Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan untuk berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, keampunan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wacana Selasa pada Ramadan menampilkan satu topik perbincangan yang sangat menarik, iaitu melastik ke hatimu, kenapa sukar memberi. Jadi apa yang hendak dilastikkan ini? Pentas wacana pada hari ini akan berdiskusi berkenaan dengan instrumen keuangan sosial, iaitu sumbangan sedekah, zakat dan juga wakaf. Antara ketiga-tiga instrumen keuangan sosial ini, yang mana paling mudah melastik ke hati kita, yang disasarkan dan terlekat di hati kita untuk kita memberi dan menghulurkannya. Bersama kita pada hari ini dua orang panel jemputan yang akan memberi pencerahan kepada kita untuk membincangkan topik kita pada hari ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan dua orang panel jemputan kita. Yang pertama, iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Faisal bin Mustafa, Ketua Pegawai Operasi Lembaga Pengurusan Sekolah Zakat Kedah, merangkap Pengarah Pusat Kajian Kemiskinan dan Pembangunan Pelajar Asnaf. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah sejak 2017 hingga 2020. Apa khabar Dr. Faisal? Alhamdulillah baik Ustaz, insyaAllah. Terima kasih sudi meluangkan masa. Seterusnya Puan Siti Rahayu binti Baharin, merupakan pengasas bersama Persatuan Buku Jalanan Cawkit atau dikenali sebagai BJCK, yakni persatuan yang menitik beratkan soal pendidikan kepada anak-anak jalanan di sekitar Cawkit Kuala Lumpur. Beliau terlibat bersama-sama dengan mereka ini hampir 6 tahun dalam berbakti kepada pendidikan anak-anak jalanan Cawkit ini. Baik, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan perbincangan kita dengan penceritaan kisah benar yang dialami sendiri oleh salah satu pembuat perubahan sedekah House Bank Islam, iaitu Buku Jalanan Cawkit atau dikenali sebagai BJCK. Dan kita bersama Puan Siti Rahayu atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ayu. Cikgu Ayu, sepanjang penglibatan menguruskan BJCK, apa pandangan cikgu tentang masyarakat Malaysia dalam hal sumbangan sedekah ini? Dan bagi BJCK sendiri, apa impak yang diterima hasil sumbangan orang ramai terutama melalui platform Sedekah House Bank Islam? Silakan Cikgu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Juzaili dan Dr. Faisal. Terima kasih Sedekah House dan Islam kerana membawa saya untuk kita berbual dan berbincang tentang hal yang sangat penting sebenarnya sebagai seorang Islam, saya rasa. So, kalau pandangan saya terhadap Malaysian at large kan, Malaysia ni, orang Malaysia ni, regardless of our race, regardless of our religion, regardless of everything, kita ada satu peradaban yang amat tinggi, saya rasa. Kita ada satu rasa kebersamaan dan kita tak boleh tengok orang susah. Kita kesian dan kita akan nak tolong. So that's the general idea of Malaysia dan penduduknya dan masyarakatnya. Buku Jalanan Cawkit kan, kenapa kita berada
di tengah-tengah masyarakat adalah kerana kita nampak keperluan. Dia macam tu. Saya selalu bila orang tanya adakah buku Jalanan Cokit ni Persatuan Kebajikan, saya selalu rasa macam kami bukan Persatuan Kebajikan. Buku Jalanan Cokit tidak berada di situ di tengah masyarakat kerana kami mahu membuat kerja kebajikan semata. Tetapi ianya adalah tentang tanggungjawab, responsibility, dan saya rasa sebagai seorang Muslim, tanggungjawab tu adalah satu benda yang diajarkan because we are taught that we sent down as a khalifah kan. Jadi sebagai khalifah tu urusan kita, pekerjaan kita adalah untuk memakmurkan muka bumi ni, dan itu yang buku Jalanan Cokit buat. Kita nampak macam tadi bila Ustaz Juzaili kenalkan buku Jalanan Cokit tu, Ustaz kata kami bekerja untuk anak-anak jalanan Cokit kan. Dan selalunya anak-anak di Cokit selalu akan dikaitkan dengan gelandangan ataupun jalanan, anak-anak yang berada di jalanan. Tetapi bila buku Jalanan Cokit ke Cokit, apa yang kita buat adalah kita kembalikan maruah anak-anak ini. Kita beri harapan kepada anak-anak ini. Kalau semua orang pernah dengar tentang karamah insaniah, bringing back human dignity to a person, itu yang kami cuba buat kepada anak-anak di Cokit. So kalau sebelumnya orang panggil anak-anak buku Jalanan Cokit ni sebagai anak-anak jalanan, anak-anak gelandangan, kita ubah benda tu dengan tools yang kita bawa, dengan alatan yang kita bawa, iaitu pendidikan. Tetapi kerja-kerja kami untuk memanusiakan manusia, nak mengembalikan maruah anak-anak buku Jalanan Cokit ini tidak akan dapat kami lakukan tanpa bantuan yang diberikan kepada buku Jalanan Cokit itu sendiri. Dan bantuan ini adalah merupakan kebesaran hati masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia sebenarnya sangat baik hati dalam mendukung cita-cita perjuangan kami memaknakan kehidupan anak-anak buku Jalanan Cokit. Dan kami sangat terhutang budi dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh Sedekah House, menjadikan buku Jalanan Cokit salah satu change maker untuk Sedekah House. Bayangkan hari ni pun saya tengok di Twitter sebenarnya. Saya tengok di Twitter ada orang tanya sebab kita tengah buat kempen untuk Ramadan, mangkuk tingkat Ramadan buku Jalanan Cokit. So ada orang tanya, kita nak guna akaun CIMB ke kita nak guna akaun Sedekah House Bank Islam tu? Saya terkejut sebenarnya sebab kita tak pernah quoted yang Sedekah House Bank Islam tu dalam kita punya kempen poster tu. Tapi nampak ada orang tahu, dan saya rasa macam alhamdulillah orang dia kenal benda ni. Orang tahu kalau dia nak sedekah yang dia percaya, go to Bank Islam dan klik kat situ, tengok apa change maker dia. Kepercayaan yang kita bina dalam masyarakat tu, saya rasa buat semua orang rasa macam ya Allah, senangnya nak menderma. Aku ni tak mampu nak turun ke tengah masyarakat sebabnya kita ada kesibukan kita masing-masing dan kita ada tanggungjawab kita masing-masing. Tapi there's a platform that we can trust. Benda tu saya rasa buat masyarakat Malaysia yang dah sedia ada sanggup membantu orang lain ni, jadi lagi senang kerja nak membantu dan membina masyarakat. Saya rasa masyarakat Malaysia ni kita nak bantu bukan sebab kita nak bantu saja, sebab kita nak bina. Kita ni adalah masyarakat yang tak boleh tengok orang susah, hati kita cepat tersentuh macam tu. Tetapi saya harap Ramadan ini, saya harap dengan perkongsian yang kita akan ada pada hari ini dan dengan segala bentuk informasi yang telah ada di media sosial dan di mana-mana sekarang, informasi sekarang benda yang sangat senang dicari, kita lebih cenderung mengubah niat kita membantu tu bukan hanya atas dasar simpati, tetapi apa yang perlu kita ada adalah empati. Empati tu patut kita bina sekarang dalam diri masyarakat Malaysia, sebab dengan adanya empati kita akan dapat memberi sokongan, dokongan dalam membina masyarakat secara lebih sistematik dan berstruktur, rather than it become a one-off help yang kemudiannya tidak membantu dan tidak fully utilize the resources that we have. InsyaAllah di Malaysia ni, kalau nak bercakap tentang bantuan,
akan datang banyak bantuan, tetapi adakah bantuan itu akan membantutkan ataupun bantuan itu akan terus membina. So that's the questions that we need to explore further together. Saya harap saya menjawab soalan daripada Ustaz Juzaili tadi, dan kalau ada lebih banyak persoalan yang timbul daripada apa yang kita bincangkan ni, insya-Allah kita rungkaikan bersama. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Cikgu Ayu atas pandangan beliau yang menyatakan masyarakat Malaysia memang dua besar dan sangat simpati dan kita melihat akan kesusahan yang dialami oleh orang lain. Bahkan kata beliau, kita perlu kepada empati, bukan sekadar simpati saja, merasa kepayahan, kesusahan dan keperluan golongan yang bukan di anak-anak di dalam cawang ini. Pendidikan mereka perlu diberikan dengan seadilnya, walaupun kekurangan dari segi latar belakang keluarga mereka, tapi pendidikan untuk diberikan kepada mereka punya masa hadapan dan bagaimana kehidupan mereka kita sesuatu yang lebih baik pada masa yang baik. Kita beralih kepada perbincangan berkaitan dengan yang tidak asing bagi orang Islam, iaitu zakat. Bagaimana doktor melihat zakat yang merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam boleh menjadi sistem yang memberi jaminan kepada golongan yang memerlukan di kalangan asnaf fakir juga miskin. Dan di samping itu juga adalah zakat adalah persepsi masyarakat berkaitan dengan tabir yang lemah dan jika bagaimana pandangan doktor sebagai teman dalam pengurusan zakat ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Juzaili selaku moderator dalam program Wacana Ramadan kita pada hari ini, yang dikasihi dan dihormati Cikgu Ayu dan penggerak teras kepada program buku Jalanan Coket, yang saya kira cukup memberikan inspirasi kepada saya dengan rakan-rakan yang turut sama mendengar diskusi perkongsian cikgu pada pagi ini, dan insya-Allah mengupas berbalik kepada persoalan kepada saya bagaimana sistem zakat ini boleh menjadi sebagai satu sistem social security ataupun memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya dalam kalangan golongan fakir dan miskin, dan juga menyentuh sedikitlah bagaimana persepsi golongan-golongan masyarakat terhadap institusi zakat yang saya rasa menjadi perbualan hangat dalam kalangan masyarakat ni, persepsi buruklah terhadap institusi zakat itu sendiri. Jadi berbalik kepada bagaimana zakat dianggap sebagai salah satu daripada instrumen yang memberikan jaminan kepada masyarakat ini, saya memetik satu sabda Nabi SAW. Bagaimana Nabi sebut dalam sebuah hadis, innallaha farada ala aghniya'il muslimina fi amwalihim biqadri allazi yas'u fuqara'ahum wa la yajhal fuqara' idza ja'u wa 'aru illa bima yadhi'u aghniya'uhum. Bagaimana disebut oleh Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat dalam kalangan kamu, dalam kalangan orang-orang kaya, dalam kalangan kamu, al-aghniya, sebanyak mana biqadri allazi yas'u fuqara'ahum, dengan satu kadar itu boleh memberi jaminan. Ini yang disebut sebagai social security, boleh memberi jaminan kepada golongan-golongan miskin dalam kalangan kamu. Dan Nabi sebut di sana, Nabi kata wala yajahdal fuqara, dan tidak akan ada orang miskin iza ja'u, yang mana dia kelaparan, tidak ada duit untuk membeli makanan, tidak ada duit untuk membeli minuman, wa'aru, dan bertelanjangan, tidak ada orang miskin yang tidak mampu untuk membeli pakaian, melainkan disebabkan oleh tangan-tangan orang kaya dalam kalangan kamu.
Kalau kita tengok satu sistem yang dijadikan kepada kita dalam Islam ini, ada sistem zakat, ada sistem wakaf, ada sistem sedekah. Tetapi kalau kita tengok dari sudut sistem ketiga-tiga sistem yang ada ini, zakat bersifat compulsory ataupun bersifat wajib. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala nak memastikan bagaimana kekayaan yang ada pada orang kaya ini, dia boleh memberi jaminan. Sistem yang terkenal dalam hadis Nabi SAW bila Nabi sebut kepada Muaz bin Jabal ketika mana dia hantar ke Yaman, Muaz, bila kamu sampai di Yaman, kamu jumpa orang kaya dalam kalangan mereka, apa yang Muaz sebut, tu'ghazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambillah kekayaan dalam kalangan orang-orang kaya dalam kalangan mereka itu, kembalikan harta tadi, agihkan kepada golongan-golongan asnaf yang lapan. Ini menjadi satu keadaan. Bila kita sebut tentang konsep Islamic Social Finance, konsep keuangan sosial Islam, sudah tentulah di sana ianya diwujudkan, ianya disyariatkan dalam agama kita untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat kita. Sebab kita faham, apa yang kita ingat, apa yang kita faham, konsep pengurusan harta dalam Islam ini, al-mal malullah. Harta ini, harta yang kita ada, harta yang kita miliki ini merupakan harta daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita hanyalah pemegang amanah untuk kita urus, dan di sana ada kewajipan harta yang perlu kita tunaikan. Dan salah satu kewajipan harta yang patut kita tunaikan adalah bagaimana harta kita tadi kita bukan setakat digunakan untuk ahli keluarga kita. Di sana ada hak-hak golongan-golongan asnaf yang lapan, khususnya lah golongan fakir dan miskin. Sebab itulah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala takunu dulatan bainal aghniya'i minkum. Janganlah kamu biarkan harta kekayaan itu bergelegar dalam kalangan orang kaya dalam kalangan kamu. Sebab itulah zakat didatangkan kepada kita, diwajibkan kepada kita. Pengalaman saya sendirilah terlibat dalam institusi zakat. Kekayaan bila kita menyantunilah zakat ni, dia menyantuni dua golongan. Yang pertamanya dia nak menyantuni golongan orang pembayar zakat ataupun muzaki ataupun orang kaya. Yang kita sebut tadi, yang disebut bagaimana persepsi masyarakat terhadap institusi zakat. Saya mengakuilah sepanjang lebih 11 tahun di peringkat awal untuk melakukan transformasi zakat itu, kita boleh melihat bagaimana persepsi zakat terhadap zakat ni pelbagai. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tetapi alhamdulillah di Kedah, hasil daripada berkat kita berkawan dengan Bank Islam bersama dengan dukungan daripada pihak-pihak Bank Islam, Ustaz Nazriji, Ustaz Juzaili, Ustaz Zikri, kita berjaya memodelkan satu branding yang baru dalam pengurusan zakat. Bagaimana kita cuba zakat bukan dilihat sebagai sebuah institusi yang bersifat eksklusif. Kedah cuba datang menampilkan satu jenama baru ataupun pengurusan baru yang bersifat inklusif. Sebab itulah kita cuba menyantuni, bagaimana kita cuba menyantuni golongan-golongan pembayar, dan dalam pengalaman saya yang sama kita cuba menyantuni golongan asnaf yang lapan, khususnya golongan fakir dan miskin. Sebab itulah kalau kita sebut di hari ini di negeri Kedah, untuk kita menangkis persepsi zakat tidak turun padam, apa yang kita buat ialah kita mewujudkan food bank, pusat bank makanan di seluruh masjid di seluruh negeri Kedah Darul Aman. Alhamdulillah setiap bulan lebih kurang 17,000 penerima yang mana mereka ini akan mendapat pack makanan daripada yang diagihkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah melalui platform masjid. Yang keduanya, kita mewujudkan juga di samping bantuan bulanan yang juga kita beri, yang diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Ini antara benda-benda yang kita lakukan untuk mendapat kepercayaan masyarakat. Dan tak bukan juga salah satu aspek penting yang kita sebut dalam bila Nabi sebut iza ja'u, berkaitan dengan makanan dan juga berkaitan dengan pakaian. Saya teringat semalam kita di Kedah, saya menguruskan sekolah asnaf. Kita ada 3 sekolah. Satu sekolah di Al-Ustaz untuk asnaf fakir miskin, satu lagi di SIK, dan satu lagi sekolah berkaitan dengan pelajar-pelajar tahfiz. Apa yang berlaku semalam ialah seorang pelajar tak dapat hadir ke sekolah. Bila kita turun pergi ziarah di rumah, rupa-rupanya pelajar tadi tidak ada peralatan pakaian, peralatan untuk masuk asrama dan sebagainya lah. Jadi di sana kita nak sebut bahawasanya zakat dia bukan
penyelesai pada masalah. Ini yang saya selalu sebutlah sebab kita berbeza dengan konsep zakat pada zaman baginda Nabi SAW. Kantung zakat itu berada dalam Baitul Mal ataupun perbendaharaan negara. Tetapi hari ini zakat ni berada dalam konsep komplementari kepada sistem fiskal yang ada dalam negara kita. Dia hanya sebuah kerajaan kecil. Dan collection zakat tu pun tak banyak. Tetapi di sana ianya dapat, dia juga memberi fokus yang cukup, orang kata apa, memberi, orang kata membantu bantuan daripada peringkat kerajaan, pelengkap kepada bantuan daripada peringkat kementerian sama ada peringkat luar bandan dan sebagainya. Tetapi adalah juga sumbangan kita daripada peringkat institusi zakat untuk memberi jaminan khususnya kepada golongan fakir dan miskin. Dan kita alhamdulillah kita bekerjasama dengan NGO di negeri Kedah, beberapa NGO lah yang turut bekerjasama untuk memastikan golongan-golongan fakir dan miskin mendapat jaminan yang terbaik untuk kita bergerak untuk membawa satu persepsi baru, menjenamakan organisasi zakat bukan bersifat eksklusif tetapi inklusif, bergabung, berkawan dengan semua pihak insya-Allah. Saya rasa setakat itulah untuk orang yang pertama, Ustaz Juzali. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator kita insya-Allah. Baik, terima kasih Yang Berbahagia Dr. Faisal atas pencerahan yang diberikan oleh beliau yang menunjukkan bahawa zakat ini merupakan suatu kewajipan yang Allah fardukan kepada orang Islam, yang mana pada bahagian harta kita itu adanya hak-hak golongan-golongan yang memerlukan, khususnya antaranya adalah golongan fakir dan juga miskin. Dan bagaimana institusi zakat ini memang dapat memberi jaminan kepada golongan-golongan yang memerlukan seperti fakir miskin untuk meneruskan kelangsungan dalam kehidupan mereka, bagi mereka terus dapat menikmati akan kemakmuran bersama-sama dengan kita. Baik, hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andai zakat tadi merupakan suatu kefarduan, kewajipan kepada umat Islam, maka di sana ada satu lagi instrumen yang digalakkan untuk kita menyumbang, menghulurkan sumbangan, yakni sedekah secara sunat. Bahkan bila kita memberi, melakukan sesuatu perbuatan yang baik, itu juga merupakan satu bentuk sedekah. Jadi berbalik kepada Cikgu Ayu, apakah yang mendorong Cikgu Ayu untuk mengasaskan BJCK ini yang menyantuni anak-anak jalanan di sekitar Chowkit, sebuah bandaraya ini? Jadi apakah yang ia melastik Silakan Cikgu Ayu. Saya sebenarnya kan Ustaz, saya ni takut bila dengar Ustaz kata apa yang lastik hati saya ke apa semua, sebabnya saya tu malu dan segan sebenarnya kalau nak cerita tentang apa yang menyebab about myself sebenarnya, sebab buku jalanan tu bukanlah hasil usaha saya seorang, tapi it is a work of the team. Tapi kalau saya boleh berkongsi hari ni sedikit sebanyak, saya berasal dari kampung tau. Saya berasal daripada kampung kecil je dekat Kedah. Kampung saya nama Megat Dewa. Masa saya duduk kat universiti, kampung saya tak ada jalan tar lagi pun. Tak ada. And then mak dengan abah saya, dia pun tak berpendidikan tinggi tau. Abah saya kerja di sekolah. Dulu abah saya dia bawah skim, masa zaman dulu-dulu tu ada tukang kebun di sekolah. Tapi lepas itu saya rasa dalam skim perkhidmatan kerajaan benda tu diubah. So dia dah jadi, abah saya naik jadi office boy macam tu. Kerani kot. Macam tu lah, jadi kerani macam tu. Jadi bila abah kat sekolah, abah saya suka bawa balik buku. Kan hujung tahun budak-budak suka tinggal buku kat sekolah semua tu kan. So abah saya would pick up a very good book. Tapi selalunya buku-buku yang orang dah buang ni, buku-buku zaman lama-lama lah. So saya membesar, saya ada baca buku Pramudia Anantatwer, tajuk dia Keluarga Gerilya. Keluarga Gerilya ni adalah sastra wajib tingkatan 6 STPM dulu-dulu. So saya baca Keluarga Gerilya. Abah saya juga ada bawa balik buku Azizi Haji Abdullah, tajuk dia Seorang Tua di Kaki Gunung. What interesting is that saya suka baca. Dan daripada pembacaan-pembacaan ni, saya rasa benda tu membina saya. Saya tak suka main sangat kan. Saya tak suka main around. So saya lebih banyak spend masa saya membaca.
Dan abah dengan mak saya ni dia suka bersembang dengan saya. Abah saya lah kot, dia suka sembang dengan saya sedari kecil. So he macam mana? Saya rasa mungkin pendidikan yang diberikan oleh tok dan wan saya kepada abah dan mak saya tu build them to become a good parent. So good parent play important role dalam pembinaan diri saya sebagai seorang manusia, dan buku-buku yang saya baca membina diri saya sebenarnya. So dari pembacaan tu dia bina saya punya karakter kot. Masa saya di tingkatan 3 dan tu saya dah realise yang saya lemah matematik, saya tak pandai tu tak pandai ni. But I make a point that I need to enter university sebabnya kat kampung saya tak ramai orang yang enter university at that time. And saya makcik saya yang paling kecil masuk university. Dan she really inspire me. Dia benda macam kalau dia boleh buat, why can't I? Tapi saya tahu masa tu saya tak pandai matematik tau. Jadi saya cari universiti yang saya tak perlukan matematik lulus untuk pergi masuk universiti. Saya terjumpa dengan UIA dan alhamdulillah di UIA semasa first degree saya bukanlah seorang yang aktif. Saya masih seperti pelajar biasa yang fikir tentang nak lulus, nak habis periksa, nak kerja. Tetapi alhamdulillah semasa saya dah habis dan saya buat sarjana saya bertemu dengan barisan pensyarah-pensyarah yang somehow mereka jentik hati saya. So kalau nak cakap tentang melastik hati saya untuk buat semua benda ni, saya rasa benda tu melalui pendidikan yang saya dapat di universiti juga. So tadi saya dah sebut benda pertama yang melastik hati saya adalah ibu bapa saya, keduanya buku-buku yang saya baca, dan ketiga adalah tempat pendidikan saya. So dari situ nampak betapa pentingnya tempat pendidikan yang mampu membina seorang insan. 360 darjah saya diubah semasa saya buat sarjana di UIA. Profesor saya, Profesor Abdul Rashid Morton yang saya hormati, kata dia selalu tanya soalan ni dalam kelas. Hampa ni hidup untuk apa? Hampa hidup untuk makan ke hampa makan untuk hidup? Tak payah jawab sendiri. So it teaches us to reflect tau. Kita jadi reflect. Pasal apa kita hidup? Dan dia selalu kata, what is the purpose of knowledge? Apa fungsi ilmu kepada hampa ni semua, dia tanya. So dia kata, fungsi ilmu ni bila kita ada adalah untuk kita kembalikan kepada masyarakat. Macam mana kita nak kembalikan kepada masyarakat? Fikir sendiri. So through apa yang saya duk terfikir, saya fikir macam mana aku nak kembalikan kepada masyarakat. Aku ni duit tak banyak nak bagi, nak donate setiap hari. RM5 sehari boleh lah macam tu kan. Tapi what are the things that I can do? So saya guna ilmu yang saya ada. Saya fikir kalau saya dibesarkan di sebuah kampung kecil dengan ilmu oleh ibu bapa saya, why don't I return that back to my society? Sebab tu saya datang dengan idea buku Jalanan Coket. Buku Jalanan Coket tu, kita memang bagi pendidikan kepada anak-anak. Kita bagi pendidikan kepada anak-anak. Pendidikan ni adalah sistem butter kita dengan anak-anak. Anak-anak mai belajar, mereka equip diri mereka dengan knowledge, dengan ilmu yang bermanfaat, dan disebabkan tu kita sediakan segala-galanya. So buku Jalanan Coket sediakan segala-galanya kepada anak-anak ni. Sebagai contoh, di setiap kelas mereka akan ada makanan tengah hari. So anak-anak ni dapat makan bukanlah kerana mereka miskin. So that's the concept that kita tanam dalam diri anak-anak. Cikgu tolong awak semua bukan sebab awak miskin. Tak. Tapi sebab diri awak berpotensi. Diri awak adalah pencari ilmu, dan orang yang mencari ilmu ni kita patut sediakan segala yang memudahkan mereka untuk proses mencari ilmu mereka. Sebab kita tahu the end point of pencarian ilmu, dan bila orang dah dapat ilmu pasti dia akan kembalikan kepada masyarakat dia. Pasti dia akan bantu bina masyarakat dia balik. So yang kita tengah bina di buku Jalanan Coket ni adalah legasi. Benda tu. Legasi dalam membina masyarakat. Legasi dalam memanusiakan manusia. That is what we are doing right now. Dan kenapa kita ada penglibatan semua orang, kita selalu cakap ke anak-anak dekat buku Jalanan anak-anak. Buku Jalanan Coket ni terbina atas kemurahan hati semua orang di Malaysia ni. Orang yang duk menyumbang, duk bagi dan percaya bahawa anak-anak ni ada potensi. Benda-benda tu yang kita selalu canang-canangkan dan cakap dengan anak-anak semua. Agar mereka tahu yang the concept is not just because I'm poor, you have to help me. Tak. Kita nak anak-anak ni ada satu kebergantungan hanya kepada Allah saja. Kita tahu yang kita selalu kata yang Allah lorongkan, Allah yang pertemukan awak semua dengan cikgu.
Allah yang lorongkan kebaikan ni supaya awak nampak potensi diri awak dan awak boleh membesar dan membina. So sebenarnya niat kita setiap kali kalau kita nak membantu dalam masyarakat, it should be that. It is not about aku tolong kerana ini adalah jalan pintas ke syurga. Sebab kalau kita buat macam tu, itu yang terjadi banyaknya dicokit. Terutamanya pada bulan Ramadan ni. Saya sangat berharap kepada semua orang yang ingin bersama bagi makan. Saya rasa nanti Ustaz Dr. Faisal mungkin boleh cerita ada kot ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang duk cakap pasal bagi orang makan di bulan Ramadan tu kan, kebaikan dia kan. Dan tapi saya nak cakap juga pasal disebabkan itu cokit dibanjiri oleh orang yang datang endlessly untuk nak membantu sampai membawa kepada pembaziran. Kalau sekarang dicokit sebelum Ramadan pun dia dah tak jadi, SOP semua dah tak terjaga kerana orang yang tadi niat dia nak membantu tetapi cara kita membantu tu tidak berstruktur, tidak sistematik, tidak pada saya nak kata pada jalan yang betul pun saya rasa bersalah juga pada orang kan. Tapi macam tu. Masa saya bermula dicokit, apa yang sangat melastik hati saya adalah bila saya tengok anak-anak tu duduk tengah-tengah malam di jalan. Dan saya fikir, tengah malam ni bukan anak-anak patut berehat di rumah ke? Mula-mula saya pun simpati bila saya tengok macam kesiannya mereka. Tapi bila lama kita berada di sana, kita pun belajar. Oh, sebenarnya ada sesuatu yang tak kena pada ni. Kita duk datang mai bantu tiap-tiap malam tu membuatkan mereka tertunggu-tunggu. So we did not organize our help betul-betul. Niat kita dah baik tapi niat kita tidak menghalalkan cara macam mana kita nak bantu tu. Kalau di kampung, dululah saya tak tahu situasi di kampung sekarang. Ustaz Dr. Faisal mungkin lebih arif sebab dia bersama orang di kampung di ground. Tapi orang di kampung dulu, saya ingat kalau dia nak minta bantuan orang tu pun dia rasa malu sebab dia rasa macam aku ni ada tulang empat kerat lagi. Pasal apa pula aku nak kena pergi mengemis meminta daripada orang. I was brought up by a grandfather who works really hard. A mother who works really hard for our livelihood to ensure that their children ada segala-galanya. Saya dibesarkan oleh orang tua yang macam tu. Alhamdulillah. Dan saya pasti kalau dekat kampung pun ada banyak lagi orang macam tu, dia malu nak minta. Tapi kita lah dalam ahli masyarakat ni kena identify, oh ni orang yang sesuai. Sebab tu pertolongan kita tadi tu kena jadi pertolongan yang membina, yang inspire them. Untuk jadikan perangai mereka tu pun perangai orang yang dalam dia menerima tu, dalam dia menunggu bantuan tadi tu, dia berikhtiar. Bantuan yang ada kat cokit lah ni jadikan orang tu sampai tak berikhtiar. Itu salah sebenarnya. Macam mana niat baik kita tadi tu tapi kita sendiri yang menjadikan ianya disalah ertikan. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap daripada perkongsian saya tadi tu, saya harap kita semua equip kita penuhkan diri kita dengan ilmu dan kita kena faham apa permasalahan yang ada dalam masyarakat dan dari situ kita cari jalan penyelesaian untuk membantu masyarakat kerana kita nak membina. Niat tu kena betul. Niat tu kena sangat betul. Yang kita nak buat ni kerana Allah dan kerana kita nak penuhkan our duty as khalifah kat muka bumi ni dan mengembalikan maruah kepada semua insan supaya we can live a better life. Saya duk terfikir tahu tak, konsep dekat kampung yang sangat cantik juga yang ada adalah konsep syarikat. Kalau kat kampung saya ada satu benda nama syarikat. Syarikat kampung ni kalau nak buat kenduri kendara, orang akan macam tanam tau. So orang ni bagi gula. Contohnya kenduri mak saya, orang bagi gula. So mak saya akan ingat kenduri dia nanti kena bagi gula. Dan syarikat tu ada pinggan mangkuk semua dah. Semua orang boleh pinjam setiap kali nak kenduri dia dan kemudiannya mereka akan masak bersama-sama. The concept of community tu is very strong dekat kampung satu masa dulu. Law ni pun dah semakin pudar dan semakin hilang. Sebabnya hati kita dah tak bersama. Kebersamaan hati dalam masyarakat tu pun dah
dah kurang. Jadi itu antara benda yang kita nak kena jentik lagi. Semangat bersama dalam membina masyarakat. Dan macam mana kita nak bersama adalah dengan kita berkongsi. Kalau kita berkongsi melalui sedekah, melalui wakaf, melalui zakat, insya-Allah akan ada lebih ramai orang yang akan dapat manfaat. Saya selalu tengok tak macam sekolah-sekolah, contohnya sekolah-sekolah non-Muslim kan, sekolah-sekolah ataupun agensi-agensi NGO non-Muslim yang kalau kat KL ni dia selalu dapat banglo-banglo besar. Saya kata alhamdulillah, patutnya orang yang wakafkan tu, tahu tak? Tapi saya harap akan ada ramai orang Islam pun buat benda yang sama. To be honest kan dengan semua orang, kalau Bank Islam tak terkehadapan membantu buku jalanan Chowkit, yang saya mampu ceritakan adalah tentang organisasi-organisasi bukan Islam yang banyak sangat membantu kami. Saya sebagai seorang Muslim, definitely saya nak lihat. Sebabnya saya diajak benda tu, Al-Quran ajak kita konsep zakat, which is so beautiful. Tapi kenapa kita tak fully implemented in our life? Konsep taxation sebenarnya, saya rasa zakat dah cover the whole thing of taxation, the idea about taxation kan. Tapi itulah, we don't really extract out the beauty of what is taught in the Quran and betul-betul guna untuk bina masyarakat. Terutamanya konsep sedekah, konsep wakaf. Konsep-konsep ni adalah konsep yang bukan setakat mampu membina jiwa kita, tapi mampu membina society as a whole. Zakat, sedekah, wakaf ni adalah satu benda yang tidak pernah menzalimi manusia. So, benda-benda tu tau, saya rasa antara satu sebab lagi terlastiknya hati saya adalah the fight to become a better Muslim kot. To become a better Muslim, to become a better child to my parents. Untuk menjadi anak yang bagi balik. Saya fikir macam ibu bapa saya ni walaupun mereka tak dibesarkan dengan pendidikan tinggi, tapi mereka inspire saya untuk belajar, untuk terus belajar. Dan daripada inspirasi yang mereka berikan kepada saya tu, saya boleh bina masyarakat. Dan benda tu yang saya nak buat balik kepada anak-anak buku jalan Chowkit, supaya satu hari nanti mereka boleh bina masyarakat dan mereka boleh membantu. Itu sajalah perkongsian saya. Kalau saya nak cerita nanti panjang lebar, nanti orang lain tak boleh bercakap. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Cikgu Ayu atas perkongsian inspirasi beliau yang mana datangnya daripada latar belakang ibu bapanya dengan buku yang beliau baca, dan juga bagaimana suasana pendidikan memberi kesan kepada pembentukan jati diri untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling dapat memberi kebaikan kepada orang lain. Masya Allah, tabarakallah, moga Allah berkati atas segala penat payah derih yang telah dilalui oleh Cikgu Ayu dalam menyantuni golongan-golongan anak-anak jalanan yang memerlukan dalam aspek pendidikan yang menjadi masa depan buat generasi-generasi tersebut. Baik, dan soalan terakhir saya bersama dengan Dr. Faisal, iaitu bagaimana doktor melihat peluang yang ada untuk terus mendidik masyarakat supaya terus menjayakan agenda keuangan sosial Islam seperti terus berzakat, bersedekah dan berwakaf, yang mana akhirnya memberi impak yang besar kepada sosioekonomi masyarakat. Silakan doktor. Terima kasih Ustaz Juzali untuk orang yang kedua. Saya tadi saya dengar Cikgu Ayu cakap, rupanya orang Kedah kan. Bila tu saya dengar tu dia cara-cara dia cakap tu orang Kedah, rupanya orang Megat Dewa. InsyaAllah beberapa perkara yang saya rasa saya nak kongsikan pada pagi ini berkaitan dengan bagaimana zakat kita nak menggalakkan masyarakat untuk memberikan, terus menyumbang dan terus menyumbang. Bila kita duduk dalam misi zakat ni tuan-tuan, beberapa perkara lah yang kita telah laksanakan. Saya pun latar belakang keluarga pun miskin juga. Ayah saya menara getah dan mak saya pun menara getah. Dan kemiskinan yang kita lalui, perkembangan, saya ingat sampai ke
peringkat hari ini, memberi inspirasi untuk menggerakkan zakat, membantu sekolah-sekolah pelajar miskin ni pun sebab kita walaupun kita lahir daripada keluarga yang miskin, tapi dia tak menghalang. Sebab tu saya selalu sebut pada rakan-rakan, pada anak-anak pelajar, kemiskinan tidak akan menghalang untuk kita mencapai kejayaan. Kemiskinan bukanlah salah satu tanda untuk kita menjadi orang yang tidak berhak untuk digelar orang yang cemerlang. Jadi bila kita sebut berkaitan dengan bagaimana kita nak mendidik masyarakat, perkara pentinglah yang saya melihat, ini mungkin kerangka pemikiran yang agak berbeza. Bila saya duduk di institusi zakat, saya mula kenal bagaimana masyarakat kita bergerak untuk terus menyumbang dan terus menyumbang. Walaupun di sana ada banyak platform, kita ada platform zakat, kita ada platform NGO, kita ada platform. Kita tidak ada masalah untuk platform itu untuk menyumbang. Perkara yang paling penting untuk kita tekankan adalah bila kita sebut tentang zakat, ianya merupakan salah satu zakat, wakaf, sedekah dan sebagainya, ianya soal memberi. Ini perkara yang cukup penting lah bila mana sebagai contoh Cikgu Ayu kita, kenapa dia sanggup meninggalkan kerjaya dan terjun untuk duduk membantu anak-anak di Cokit itu adalah soal memberi. Dan memberi itu dia tidak, dan dalam kita memberi, paling syarat yang terpenting adalah golden rule dalam memberi itu adalah kasih sayang. Bagaimana kita sayang kepada masyarakat kita, bagaimana kita sayang kepada agama kita, bagaimana kita sayang kepada apa yang kita lakukan, sudah tentu di sana kita akan memberi dengan sepenuh hati. Dan ini yang paling penting, kita nak mendidik bagaimana cara untuk kita mendidik masyarakat kita supaya sayang kepada komuniti. Sebab itulah ketika mana ditanya kepada Mother Teresa dalam ketika mana menerima anugerah Nobel, bagaimana untuk membentuk keamanan dalam dunia, disebut oleh Mother Teresa, dia kata go home, love your family. Balik ke rumah dan sayangilah keluarga kamu. Kerana di sana didik sifat untuk memberi. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Wahhab, memberi. Dan sudah tentulah di sana kita nak memberi, tetapi memberi itu kita nak kena tengok keadaan dan ketika dan bagaimana. Sebab disebut oleh Cikgu Ayu tadi, bagaimana bila mana terlalu ramai yang memberi, bila masuk bulan Ramadan sampai ke tahap orang dah tak di Cokit itu berlakunya lambakan. Itu juga berlaku di Mahat Tahfiz. Bila berlaku bulan Ramadan, kita belajar bagaimana di dalam bulan Ramadan ini kan terbaiklah it'amut ta'am, memberikan makanan kepada golongan yang memerlukan. Juga berlaku lambakan makanan-makanan di pusat-pusat tahfiz. Sebagaimana orang kita melihat sekiranya nak buat ibadat, walaupun di sana ibadat itu terbaiknya dilakukan dalam bulan Ramadan, tetapi dilonggokkan dalam bulan Ramadan hingga berlakunya pembaziran. Sebab itulah kita dah kena melihat secara lebih luas apa yang dilakukan oleh Sedekah House ini, bagaimana Sedekah House sebagai platform mengutip dana, pengurus dana, kemudiannya melihat bagaimana agihan dana tadi digunakan secara sebaik mungkin untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Begitu juga dengan zakat, bila sebut amil, innama sadaqah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ila akhiril ayah. Fakir, miskin, kemudian amil. Kalau kita ingatlah dulu-dulu, saya pun orang kampung di Kedah. Trend orang Kedah bagi zakat fitrah menggunakan beras. Pernah satu ketika seorang tok guru sebut, dia kata sampai beras di rumah saya ni sampai naik masuk bubuk. Terlalu banyak sumbangan diberikan kepada tok-tok guru di kampung, kepada orang miskin di kampung. Sebab dia bukan makan beras semata-mata, dia tak pasal makan lauk dan sebagainya. Sebab itulah ulama terkena beristihad, bukan sekadar bagi beras. Orang kata jumlah sumbangan fitrah tadi boleh digantikan dalam bentuk duit dan diberikan dalam bentuk wang kepada golongan fakir dan miskin yang boleh digunakan lebih daripada itu lagi. Sebab kita nak sebut di sana, perlunya satu badan, perlunya satu institusi untuk menguruskan agihan tadi. Kerana apa? Institusi tadi akan menguruskan agihan tadi berdasarkan kepada keperluan masyarakat. Kan? Sebab itu yang disebut dalam istilah fiqh, ra'iyatul imam, tasarruful imam ala ra'iyatih bimanutil maslahah. Pengurusan ataupun tasarruf ataupun urus takbir imam ke atas masyarakat, ke atas rakyatnya itu, urus takbir satu pemerintah, ulil amri kepada rakyatnya itu diikat, berpaksikan kepada maslahah. Kerana orang yang berhak untuk menentukan maslahah itu adalah ulil amri. Antara perkara yang saya lihat jugalah bila saya bergerak dalam kerangka dakwah zakat. Walaupun orang selalu sebut, tuan-tuan, dia kata orang nak berdakwah ni selalunya di masjid saja. Tetapi bila saya duduk dalam institusi zakat pun saya nampak penggerak-penggerak zakat ini dia tidak turun ke masjid-masjid.
Yang turun ni ustaz-ustaz yang bukan penggerak zakat ataupun penggerak wakaf. Baru saya nampak penggerak-penggerak yang bercakap soal wakaf, bercakap soal zakat ni bukan main player, bukan orang utama yang memahami kerangka zakat dan kerangka wakaf. Jadi zakat dan wakaf itu hanya dimainkan di corong-corong radio, Facebook, TV dan sebagainya, menyebabkan masyarakat salah faham berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan wakaf, kerana bukan main player, bukan orang utama yang duduk dalam bidang itu turun ke masjid. Sebab itulah saya ketika mana menjawab sebagai timbalan CEO Kutipan Dakwah dan Kutipan, perkara yang pertama saya buat ialah dakwah fundamental berkaitan dengan zakat mesti bermula di masjid. Saya menggerakkan tim turun ke masjid bersama dengan Bank Islam pun, saya bersama dengan Ustaz Juzali, Ustaz Nazri, Ustaz Zikri turun ke masjid ketika mana datang ke Kedah untuk memberi penerangan tentang zakat. Pada masa yang sama ada billboard, dan pada masa yang sama ada keluar TV, Facebook, TikTok dan sebagainya, itu sebagai komplementari. Tetapi asasnya adalah untuk memberi penerangan kepada masyarakat itu perlu turun ke masjid. Tetapi kalau kita perhati secara mendalam, kurangnya penggerak utama untuk memberi penerangan berkaitan dengan instrumen zakat, wakaf dan sebagainya. Yang ada hanyalah penceramah bebas. Yang mereka memahami zakat, yang mereka memahami wakaf dalam kerangka kitab klasik. Tetapi hari ini bila kita sebut tentang kerangka praktikal, dia berbeza dengan kerangka kitab klasik. Bagaimana zakat duduk, berkawan, bersahabat dan sebagainya. Dan yang keduanya juga, apa yang paling penting ialah apabila penggerak utama zakat, wakaf, sedekah dan sebagainya, termasuk sedekah haus, tidak turun ke lapangan, tidak menceritakan, tidak membukukan tentang kisah kejayaan, success story, ramai orang tidak tahu apakah kisah kejayaan di sebalik organisasi tadi. Sebagai contohlah, bila hari ini saya bertemu dengan Cikgu Ayu, baru saya tahu sedekah haus bekerjasama dengan buku jalanan. Ini kisah-kisah kejayaan yang perlu kita ceritakan, yang perlu kita war-warkan, yang perlu kita tulis. Sama ada dalam bentuk jurnal, sama ada dalam bentuk artikel, sama ada dalam bentuk publication, sama ada dalam bentuk seminar, wacana dan sebagainya. Sebab lazimnya lah bila kita turun ke lapangan, turun ke seminar, kita suka bercerita tentang kejayaan orang. Saya ke Turki mengiktiraf ketika membentangkan kertas kerja di Turki, orang sebut antara model terbaik zakat dunia adalah Malaysia. Bila saya ke Indonesia, mereka pun menyebut benda yang sama. Bila saya ke seminar dalam negara, orang-orang kita suka puji. Dia kata yang terbaik adalah Bangladesh, yang terbaik adalah Pakistan. Sedangkan success story kita cukup banyak. Bagaimana collaboration di kalangan NGO bersama dengan institusi, sebagai contoh NGO berjalanan dengan sedekah haus, ada satu model success story. Ada institusi zakat, ada institusi wakaf. Yang ini yang saya rasakan, saya bincang dengan Ustaz Zikri 2-3 hari lepas. Bagaimana perlunya ada satu platform di kalangan penggerak muda. Contohnya saya daripada institusi zakat, Ustaz Zikri, Ustaz Juzaili daripada institusi perbankan, kemudian Cikgu Ayu kita daripada NGO. Kita perlu duduk semeja, kita perlu ceritakan tentang kisah kejayaan, tentang kisah kejayaan yang kita ada. Sebab di kalangan kita ni pun ada lagi benda-benda, idea-idea yang kita tak rencamkan, yang kita tak bincangkan secara bersama, menyebabkan kita buta tentang satu-satu perkara tersebut. Sebab itulah hari ini saya betul dapat bertemu dengan Cikgu Ayu, banyak benda yang saya nak belajar. Kan? Walaupun latar kita tu hampir sama, kita kedua-duanya orang Kedah. Dan saya Cikgu orang Megat Dewa, saya orang Bukit Tengah. Datang daripada keluarga yang kita rasa, saya mengakuilah kita keluarga yang miskin. Menoreh Kedah. Naik, meningkat. Bila cikgu sebut tentang novel Keluarga Gerila tu, saya memberikan satu kisah yang memberikan bagaimana kita memberikan makna dalam kehidupan kita. Satu novel yang saya rasa cukup wajib baca dan jadikan satu tesis PhD di USM. Bagaimana konsep memberikan makna dalam kehidupan yang dianalisis dalam novel tersebut. Ini perkara-perkara yang cukup penting lah, Ustaz, yang saya rasa untuk kita bagaimana untuk menggerakkan kefahaman kepada masyarakat, insya-Allah. Jadi saya serah kepada Ustaz Jiri untuk seterusnya, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Faisal atas penjelasan yang diberikan kepada kita bahawa di sana perlunya masyarakat memahami dengan jelas soal instrumen sedekah, zakat dan juga wakaf sebagai instrumen kewangan sosial yang memberi impak kepada sosioekonomi masyarakat. Dan juga di sana perlunya masyarakat
untuk memahami soal perlunya adanya strategik dalam soal pengagihan sumbangan, zakat, wakaf dan sedekah ini, dengan adanya wujudnya institusi-institusi yang ada dalam negara kita seperti institusi zakat yang akan menguruskan dengan sebaiknya, dan demikian juga wakaf dan juga sedekah, yang mana agar tidak sumbangan itu menjadi sumbangan yang tidak berstruktur yang menyebabkan impaknya kurang untuk diberikan kepada masyarakat. Dalam diam tak diam kita sudah berada di penghujung rancangan wacana Selasa Istimewa bulan Ramadan pada kali ini. Justru kita lastikkanlah ke dalam hati kita akan amalan sedekah dan zakat, kerana padanya saham dunia dan juga akhirat, serta dapat menyantuni golongan yang memerlukan. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, rebutlah peluang untuk menyumbang sedekah, zakat dan juga wakaf, yang mana ia akan beri impak yang besar kepada golongan yang memerlukan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Muhammad Faisal Mustafa dan juga Cikgu Ayu atas kesudian bersama-sama kita dalam menjalani program Wacana Selasa pada kali ini. Nikmat dikongsi, rezeki diberkati, teruskan menyumbang melalui Sedekah Haus Bank Islam. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Bulan Ramadan membawa anugerah, kurniaan Tuhan penuh barakah. Perbaharui niat, tingkatkan ibadah, peduli insan, hulurkan sedekah. Selamat menjalani ibadah di bulan Ramadan. Ramadan Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.